Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Untuk makluman kamu, slot PDPR pada hari ini merupakan lanjutan dari pembelajaran kita yang lalu. Jadi kita masih meneruskan tema yang sama, unit yang sama, kemahiran yang sama serta DSKP yang sama. Apa yang berbeza pada hari ini, kita akan menggunakan buku aktiviti kita dan melakukan aktiviti 2A dan 2B dengan tajuk pemanah selamat serta meredah hutan. Murid-murid boleh buka buku aktiviti jilid 1 pada halaman 54 dan 55. Baiklah, objektif pembelajaran kita masih objektif pembelajaran yang sama, iaitu pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid dapat membaca dan memahami idea utama dan idea sampingan. Manakala kriteria kejayaan, murid-murid dianggap berjaya jika murid-murid dapat menyenaraikan 3 idea utama dan 3 idea sampingan dalam kedua-dua aktiviti tadi, iaitu aktiviti 2A dan aktiviti 2B. Adakah kamu masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan idea utama? Baik, sila semak keterangan cikgu ya. Idea utama merupakan perkara atau maklumat penting yang hendak disampaikan oleh penulis dalam satu-satu perenggan. Cikgu dah beritahu sebelum ini ya, dalam sebuah petikan terdapat perenggan. Dalam perenggan tersebut, tak kiralah ada berapa perenggan. Kalau ada 5 perenggan, bermakna terdapat 5 idea utama. Kalau ada 4 perenggan, bermakna terdapat 4 idea utama. Bermakna di sini, dalam satu perenggan hanya ada satu sahaja idea utama dan biasanya idea utama ini ialah ayat yang pertama dalam perenggan tersebut. Kita semak pula apa yang dimaksudkan dengan idea sampingan. Baik, idea sampingan ini biasanya bertindak menyokong idea utama. Selalunya lah dalam satu-satu perenggan itu, idea sampingan terletak selepas ayat yang pertama. Ingat ya, ayat yang pertama ialah idea utama. Selepas ayat pertama, kesemuanya adalah idea sampingan. Dalam satu-satu perenggan, boleh jadi terdapat 2 atau 3 atau 4 ya, idea sampingan. Biasanya idea sampingan ini memberikan keterangan atau hujah yang lebih lanjut mengenai idea utama atau tujuannya nak menyokong idea utama. Ya, kita berbalik kepada isi pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku aktiviti jilid 1 kamu. Sila buka halaman 54 ini. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah pemanah selamat. Kita akan tengok pemanah selamat terlebih dahulu. Jadi cikgu harap murid-murid sudah bersedia. Mari kita lihat perenggan pertama bagi petikan ini. Sebelum ini, cikgu pernah terangkan bahawa idea utama terdapat dalam ayat pertama dalam satu-satu perenggan. Tetapi untuk perenggan ini berlaku kekecualian ya, sebab idea utamanya tidak terdapat dalam ayat pertama. Ayat pertama, murid-murid sila berikan perhatian ini bukan tidak terkandung idea. Ya, tidak terkandung idea utama. Dia lebih bersifat penyataan. Jadi, di mana letaknya idea utama dalam perenggan ini? Baik, perenggan ini idea utamanya terletak di sini ya, pada ayat yang kedua. Jadi, kita perlu keluarkan ayat yang kedua dan isi pada bahagian idea utama ya dalam buku aktiviti kamu. Kalau dah dikeluarkan, cikgu, kenapa ayat ini dan ayat yang cikgu tulis ini berbeza?
Kenapa berbeza? Kenapa demikian? Baik, cikgu akan terangkan begini. Baik, kita tidak semestinya menulis keseluruhan ayat ini untuk mengisi pada bahagian idea utama. Kamu harus faham ya, ayat ini merupakan satu ayat yang sistematis ataupun sempurna strukturnya. Tapi bila kita nak tulis idea utama, kita hanya perlu menulis isi-isi penting atau maklumat penting sahaja. Bila awak baca, sukan memanah ini banyak kelebihannya. Jadi apakah maklumat penting yang hendak disampaikan oleh ayat ni? Ayat ini cuba nak menyampaikan tentang kebaikan sukan memanah. Jadi kita tulis saja dekat ruangan ini kebaikan sukan memanah. Awak tak perlu tulis sukan memanah ini banyak kebaikannya. Panjang ayat tu. Kalau ruangannya terhad bagaimana? Jadi ini merupakan pilihan yang baik untuk awak tulis dengan ringkas, dengan padat dan jelas. Begitu juga dengan idea sampingan. Mari kita lihat idea sampingan yang terdapat dalam petikan ini. Antaranya, ya, cikgu dah jelaskan sebelum ini bahawa selepas idea utama terdapat idea sampingan. Cikgu dah jelaskan sebelum ni dalam nota sebelum ni, dan idea sampingan itu tidak semestinya satu, tidak semestinya dua, dia boleh jadi banyak. Jadi kita nak semak bagaimana cara kita nak mengisi ruangan idea sampingan ini bersama-sama. Baik, kita baca ayat ini, antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan, kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Kalau awak perasan dekat sini ada dua ayat. Dua ayat. Satu ayat dan satu ayat lagi. Bermakna ada dua. Ada dua idea sampingan. Maksudnya kedua-dua ayat ini menjelaskan atau menghuraikan dengan lebih lanjut mengenai kebaikan sukan memanah. Perlukah kita tulis kedua-duanya? Ya, perlu tulis kedua-duanya. Perlukah kita salin dari perkataan antaranya meningkatkan hubungan mata dan tangan? Kita perlu tulis jika maklumat tersebut penting. Ya. Baik, bagaimana cara nak tulis? Sebelum ni, cikgu pernah beritahu tentang penanda wacana. Dalam petikan yang kedua ini terdapat penanda wacana. Tujuannya untuk mengaitkan idea utama dan idea sampingan. Sebab tu ada penanda wacana. Penanda wacana ni tak perlu tulis, awak perlu gugurkan penanda wacana. Jadi nak tulis dari mana? Tulislah dari perkataan ataupun bermula dengan kata kerja meningkatkan. Di sini, meningkatkan hubungan mata dan tangan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua mana pula? Kekuatan otot jari dan tangan juga semakin bertambah. Perlu tak kita tulis semua ni? Boleh tulis semua ni kalau muat. Tapi adalah lebih baik awak ringkaskan apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Maknanya dia nak sampaikan di sini ialah menambahkan kekuatan otot jari dan tangan. Maklumat yang disampaikan tetap sama. Cuma di sini yang cikgu tulis ini lebih ringkas. Dia taklah panjang. Yang penting, apa yang penting kat sini, maklumatnya jelas, padat dan boleh difahami. Maklumat tu tersampai. Jadi tak perlulah nak tulis panjang-panjang. Tulis yang ringkas-ringkas sahaja. Baik, kita semak ke slide seterusnya. Baik, ini ialah perenggan kedua dalam petikan memanah tadi. Kita semak petikan perenggan kedua ini ya.
Untuk bermain, keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Okey, ini ayat pertama. Cikgu dah beritahu tadi, kekecualian terdapat pada perenggan pertama tadi. Ini perenggan kedua. Dalam perenggan kedua ini biasanya ayat pertamanya merupakan idea utama. Jadi untuk bermainnya, keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Okey, kita nak lihat, nak isi semua ni, ya, ini idea utama ni ke dalam ruangan ini. Baik, kalau kita nak isi ruangan ini, perlu tak kita salin yang ni? Cikgu nak tanya. Yang ini merupakan penanda wacana. Cikgu pernah mengingatkan kamu sebelum ni, penanda wacana ni perlu digugurkan. Apa maksudnya tu? Maksudnya tak perlu tulis. Tak perlu tulis. Jangan tulis. Jadi, yang menjadi pokok persoalan atau idea utama bermula dari sini. Keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Nak tulis yang mana? Sekarang cikgu tanya nak tulis yang mana? Panjang ni, okey, boleh je tulis semua, boleh. Tak ada masalah. Tapi adalah lebih baik jika kamu dapat meringkaskan maklumat ini dengan lebih tepat, ringkas dan jelas. Baik, untuk keselamatan pemanah perlu sentiasa diutamakan. Apakah perkara ataupun isu kat sini? Dah tentulah tentang keselamatan pemanah. Jadi kita cuma nak beritahu atau penulis cuma nak beritahu mengenai keselamatan pemanah. Keselamatan pemanah perlu diutamakan. Okey, jadi awak perlu tulis perkara yang penting sahaja, tak perlu tulis panjang-panjang. Keluarkan isi ini, okey, keluarkan idea utama ini dan tulis di ruangan yang disediakan. Sekarang kita nak semak idea sampingan pula dalam ni. Di mana letaknya idea sampingan? Idea sampingan sudah tentu terletak selepas idea utama. Bermula dari sini, dari perkataan pemanah ini sehingga ke akhir perkataan berbahaya ini, kesemuanya merupakan idea sampingan. Banyaknya cikgu, memanglah banyak. Memang banyak, ya. Idea sampingan boleh terdiri dari 1, 2, 3. Bergantunglah kepada penulis tu bagaimana cara dia nak menghuraikan fakta. Bagaimana cara dia nak menghuraikan idea utama. Jadi, awak perlu fahamlah. Takkanlah awak nak salin satu perenggan ni daripada perkataan pemanah ni sampailah perkataan berbahaya ni. Ini dah masuk kemahiran imla'. Cikgu bukan suruh awak buat imla'. Cikgu suruh awak catatkan idea sampingan dan idea utama saja. Jadi, awak perlu tulis yang penting-penting sahaja. Yang penting-penting sahaja, seringkas yang mungkin, sepadat yang mungkin, sejelas yang mungkin. Baik, macam mana nak tulis? Pemanah tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakannya kepada orang lain. Jadi, dari sini tidak boleh. Bagaimana cara nak menjaga keselamatan pemanah? Okey, tidak boleh menghalakan atau tidak boleh menarik tali busur dengan anak panah dan menghalakan kepada orang lain. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh melakukan panahan tanpa pengawasan jurulatih. Okey, itu yang kedua.
perkara yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan pemanah. Yang akhir sekali, maksudnya jangan apa? Jangan melintas di hadapan ataupun di belakang papan sasaran. Baik, itu dia yang penting yang nak disampaikan dalam perenggan ini. Jadi awak tak perlulah nak salin panjang-panjang, nak memenuhkan ruangan untuk memenuhkan ruangan sehingga tidak muat ruangan dalam buku aktiviti awak. Kita semak slide cikgu yang seterusnya. Yang ini cikgu tak ada bagi guide atau cikgu tak ada bagi garis panduan. Yang ini awak kena buat sendiri. Baik, apakah idea utama? Seperti yang pernah cikgu beritahu sebelum ini, idea utama terdapat dalam ayat yang pertama. Perlukah nak salin peralatan memanah perlu diperiksa supaya sentiasa selamat? Perlu salinkah itu? Itu awak fikir sendiri. Apa yang cikgu nak awak faham bahawa kalau boleh tulislah seringkas yang mungkin. Mungkin awak boleh tulis dalam bentuk perkataan yang lain. Yang pentingnya yang penting maklumatnya sampai. Mungkin awak perlu tulis peralatan memanah ataupun memeriksa peralatan memanah atau peralatan memanah perlu diperiksa ataupun memeriksa peralatan memanah supaya berada dalam keadaan baik ke. Yang penting ringkas ya. Itu terpulang kepada awak nak tulis apa pun. Yang pentingnya maklumatnya sampai. Baik, idea sampingan. Idea sampingan kat sini cikgu ada sediakan 3 ruangan dalam buku teks dalam buku aktiviti kamu. Cikgu rasa ada 2 ruangan saja. Terpulanglah kamu kalau nak buat 2 ke nak buat 3, cikgu tidak ada paksaan di sini. Okey, yang sini bermula dari tali busur ini idea sampingan yang pertama. Okey, tali busur perlu ditarik beberapa kali sebelum menggunakannya. Okey, yang kedua, tali busur mestilah dalam keadaan baik dan dipasang pada busur dengan betul. Sebenarnya, ayat yang pertama, yang kedua ni sama je. Dia nak cerita pasal tali busur. Sebab tu dalam buku aktiviti ada 2 saja tempat kosong sebab benda ni sama. Jadi awak perlu pilih atau perlu simpulkan dia supaya awak mudah faham apa sebenarnya yang dia nak sampaikan kat sini. Tali busur perlu ditarik berapa kali supaya sebelum menggunakannya. Tali busur mestilah dalam keadaan yang baik dan dipasang pada busur dengan betul. Maknanya di sini sebenarnya dia nak sampaikan bahawa kita mestilah memastikan tali busur yang kita nak guna tu berada dalam keadaan yang baik. Kemudian awak tulislah di sini. Ya. Tak payah tulis dua-dua, satu pun cukuplah cikgu saja tulis 2 ruangan ini supaya awak faham untuk setiap ayat. Tapi sebenarnya satu je benda ni, sama je 2 ni. Kesimpulannya tali busur mestilah berada di dalam keadaan yang baik. Baik, yang seterusnya. Okey, ini yang idea utama seterusnya. Idea utama pula. Idea sampingan seterusnya ya. Pemanah perlu memastikan anak panah tidak retak demi keselamatan pemanah. Baik, tadi dia cerita tentang tali busur. Ingat ya, ini yang pertama, idea sampingan dia cerita pasal tali busur. Yang kedua, dia cerita tentang anak panah. Jadi, idea sampingannya mesti ada sekurang-kurangnya 2. Pertama, tali busur mesti dalam keadaan yang baik. Kedua, anak panah mestilah dalam keadaan yang baik juga. Cikgu dah beri jawapan pun kat sini. Kalau perasan cikgu dah beri jawapan. Baik, kita semak slide cikgu yang seterusnya. Kita dah masuk ke slide yang baru ya. Yang ini slide baru untuk petikan yang seterusnya.
Ya, petikan 2B. Ini petikan yang akan kita pelajari meredah hutan. Cikgu hanya akan bagi guide sedikit saja untuk awak buat sendiri nanti. Mari kita lihat petikan yang pertama. Imran dan keluarganya hendak berekreasi di hutan simpan kota Damansara. Baik, untuk petikan meredah hutan ini, idea utama dia memang terdapat dalam perenggan pertama dalam ayat yang pertama dan cikgu pun dah tulis di sini. Okey, Imran dan keluarganya hendak berekreasi. Ini idea utama perenggan pertama ayat pertama. Baik, untuk ayat yang kedua merupakan idea sampingan. Idea sampingan terdapat dalam ayat yang kedua, yang ketiga, ya, yang keempat. Ada tak yang keempat? Tak ada yang keempat. Yang pertama dengan kedua sahaja. Baik, sebelum bertolak, mereka memeriksa barangan keperluan yang hendak dibawa. Baik, sebelum bertolak, apa yang perlu dibuat kalau nak pergi berekreasi? Awak cari kata kerja kat sini. Untuk petikan ni dia lebih tepat kalau gunakan kata kerja memeriksa barangan. Okey, cukup kat situ. Tak payah nak tulis panjang-panjang. Yang kedua, ayahnya Encik Ismail memastikan bahawa tiada barangan keperluan yang tertinggal. Cikgu salin ke semua ni? Cikgu salin ke? Tak, cikgu tak salin. Cikgu cuma ambil maklumat penting sahaja, iaitu memastikan, memastikan apa? Memastikan apa kat sini? Salinlah yang mana yang sepatutnya. Jangan salin semua sekali. Salin ni maklumat yang penting sahaja. Baiklah, kita nak lihat pula perenggan yang kedua. Encik Ismail mengutamakan keselamatan keluarganya. Jadi kat sini adalah idea utama. Idea utamanya ialah keselamatan keluarga. Cikgu dah tuliskan di sini. Idea sampingannya apa? Idea sampingan ialah ayat yang seterusnya hinggalah akhir. Jadi ada berapa banyak ni nak salin ni? Banyak ke ayatnya? Okey, kita tengok. Beliau memastikan mereka memakai pakaian yang sesuai. Okey, maksudnya memakai, kalau kita ambil kata kerja ni, memakai pakaian yang sesuai. Mereka memakai baju. Kalau kita dah salin dari sini, memakai pakaian yang sesuai untuk idea sampingan, perlu tak kita tulis lagi mereka memakai baju berlengan panjang berseluar panjang? Perlu tak? Ini merupakan lanjutan daripada idea yang atas ni. Jadi tak perlu tulis. Sebab keterangannya untuk memakai pakaian yang sesuai dah tentulah kita kena maklum apa pakaiannya. Jadi di sini huraian untuk yang ni tadi tak perlu tulis. Kita tengok pula yang seterusnya. Okey, memakai pakaian yang sesuai, berkasut dan bertopi ni dah selesai. Untuk idea yang pertama tadi, awak perlu tulis ringkas saja. Kita tengok seterusnya, mereka juga membawa air minuman yang secukupnya. Perlu tak cikgu kata salin dari sini? Tak perlu. Tulis je bermula dengan kata kerja dia membawa. Okey, membawa apa? Okey, membawa apa kat sini? Okey, baca, faham dan tuliskan. Kita lihat pula perenggan yang ketiga. Dalam perenggan ketiga ni cikgu tak tulis apa-apa. Kenapa? Sebab cikgu nak awak cari sendiri. Tapi tak apa, kita semak sama-sama di sini. Semasa di sana, mereka melalui denai pengakap. Tengok kat sini. Yang ini adalah penanda wacana. Cikgu dah beritahu penanda wacana tak perlu tulis, perlu digugurkan. Habis tu nak salin dari mana? Salin dah dari sini.
Betul ke salin dari sini? Ini ialah kata ganti nama ataupun frasa nama ataupun kata nama atau frasa nama. Cikgu dah beritahu frasa nama ni. Ada ke cikgu beritahu? Tak ada kot. Apa yang cikgu beritahu ialah bila nak mula tulis, ambil je lah kata kerja. Cari kata kerja. Mana kata kerja? Di sini. Ingat ya, ini kata kerja ni, ini bukan melalui, ini maksudnya melalui yang lain. Ini maksudnya perbuatan melalui atau menyeberang atau melintasi. Ya. Jadi melalui denai pengakap. Okey, denai pengakap ni awak boleh salin idea utama mereka melalui denai pengakap. Awak boleh tulis kat sini melalui denai pengakap. Jadi seterusnya idea sampingannya ialah keterangan tentang denai pengakap. Okey, idea sampingan denai pengakap sesuai untuk pengunjung yang pertama kali. Awak perlu ringkaskan ayat ini. Ya. Okey. Kemudian dia ada cerita juga. Jarak perjalanan melalui denai ini lebih dekat berbanding dengan denai yang lain. Okey, ada dua kat sini. Kat sini awak boleh tulis pilihan awak sama ada awak nak tulis atau tak. Sebabnya dia menceritakan tentang perkara yang sama. Tapi cikgu rasa macam kena tulislah ni. Ya, denai ini sesuai untuk pengunjung yang pertama kali ke hutan. Okey, jarak melalui denai lebih dekat. Okey, jarak melalui denai pengakap. Maksud cikgu ya sebab mereka lalu melalui denai pengakap. Yang akhir sekali, denai ini juga dilengkapi dengan papan tunjuk arah. Ini semua cerita tentang denai. Denai yang mereka lalui ni ya, kat atas ni. Melalui denai pengakap. Kemudian awak kat sini cerita pasal denai. Denai itu sesuai untuk pengunjung yang pertama kali. Kemudian denai itu lebih dekat. Ya, jaraknya berbanding dengan denai, maksudnya denai pengakap tu lah ya, jaraknya lebih dekat dan akhir sekali denai tersebut dilengkapi dengan penunjuk arah. Lengkapkan maklumat ni, kita tengok yang ketiga, yang ini cikgu tak tulis. Awak kena tulis sendiri idea utama dia apa kat sini. Okey, kemudian apa lagi? Mereka gembira walaupun kepenatan. Encik Ismail bangga. Okey, yang ni awak tulis kat sini. Awak tulis yang pendek-pendek sajalah. Ya. Kenapa? Okey, apa maklumat kat sini? Idea utama tulis kat sini. Idea sampingannya, mereka gembira. Okey, mereka berasa gembira. Dan akhir sekali, apa dia nak ditulis kat sini? Panjangnya, tak payah tulis panjang-panjang. Okey, tulis yang pendek-pendek sahaja. Yang penting maklumatnya sampai tepat dan jelas. Baiklah. Apa lagi? Dah habis. Okey, dah habis. Okey, maknanya awak kena buat latihan ni dalam buku aktiviti awak. Halaman yang telah cikgu nyatakan sebelum ni dan hantar ke Padlet cikgu. Baik, sekian dulu. Selamat belajar. Bye.